Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sambung hari ini untuk modul yang keempat silibus tingkatan prinsip perkawanan tingkatan 4 ya. Baik, modul 4 buku catatan pertama. Cikgu cerita secara ringkas ya, selebihnya nanti cikgu minta kamu rujuk daripada buku teks ya untuk dapatkan lebih banyak maklumat yang ada lah. Baik, buku catatan pertama adalah kitaran perkawanan yang pertama selepas dokumen sumber. Selepas you dapat dokumen sumber, semua urus niaga, maklumat urus niaga tersebut akan dipindah catat ke dalam buku catatan pertama. Okey, apa yang ada sebenarnya dalam buku catatan pertama? Sorry, sekejap ya. Okay, ini adalah jenis buku catatan pertama ya. Jurnal, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Setiap jenis buku catatan pertama ini merekodkan urus niaga yang berbeza-beza. Okey, kita lihat satu persatu. Dalam jurnal ada berapa jenis lagi? Jenis yang pertama untuk jurnal adalah jurnal am. Baik, jurnal am merekodkan urus niaga yang pertama, catatan pembukaan, belian dan juga jualan aset bukan semasa. Okey, belian dan aset bukan semasa ni contoh sekiranya perniagaan kamu membeli peralatan pejabat ni, contoh komputer. Komputer untuk kegunaan pejabat secara kredit, bukan secara tunai, secara kredit. Okey, that one kita masukkan dalam jurnal am. Kalau dia beli ataupun jual secara tunai, kita tak masuk dalam jurnal am. Yang itu kita akan masuk dalam buku tunai. Yang ketiga, ambilan barang niaga dan juga aset bukan semasa. Mengambil barang niaga bernilai 1,200 untuk kegunaan sendiri. Mengambil barang niaga bernilai 2,000 untuk kegunaan anak. Ingat, ambilan barang niaga, bukan ambilan tunai. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan juga bank. Pemilik membawa masuk kenderaan sendiri untuk kegunaan perniagaan. Nampak? Dia tak bawa masuk tunai, dia tak bawa masuk bank. Dia membawa masuk kenderaan. Pemilik membawa masuk perabot untuk kegunaan perniagaan. Okey, catatan penutupan ini ialah bila kita dah nak tutup semua, kita nak bawa ke tahun perkawanan yang berikutnya, that one is catatan penutupan. Baik. Okey, apa lagi yang ada dalam jurnal? Jenis yang pertama, dalam jurnal am, catatan pelarasan. Catatan pelarasan contohnya merekodkan insurans belum bayar sebanyak 1,000. Tu catatan pelarasan. Pembetulan kesilapan dan juga realisasi. Realisasi kamu akan jumpa nanti di tingkatan 5. Pembetulan kesilapan kita akan jumpa nanti di hujung bab modul yang terakhir lah dalam prinsip perkawanan tingkatan 4. Okey, begitu juga dengan catatan pelarasan, nanti kita akan jumpa di hujung nanti. Baik, apa lagi dalam jurnal? Jurnal tu ada dua jenis, satu jurnal am, satu lagi jurnal khas. Jurnal khas merekodkan urus niaga, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Satu lagi jurnal pulangan jualan. Kalau jurnal belian ada pulangan belian, jurnal jualan juga ada pulangan jualan. Nampak ni. Belian, jualan, pulangan belian dan juga pulangan jualan adalah urus niaga secara kredit, bukan tunai. Untuk jualan tunai dan juga belian tunai dekat sini, jurnal penerimaan tunai dan juga jurnal pembayaran tunai. Baik, seterusnya buku tunai merekodkan penerimaan dan pembayaran tunai ataupun cek dalam semua urus niaga perniagaan. Digunakan bagi mengatasi kekerapan membuka ledger. Kita buat satu je, tak banyak. Okey, ini format buku tunai. Bahagian debit ialah duit yang kita terima. Bahagian kredit adalah
yang kita kena keluarkan, yang kita kena bayar ya. Okey. Okey, ada satu lagi, buku tunai runcit. Buku tunai runcit mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amaun yang kecil dalam buku tunai. Mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan yang amaunnya kecil ya. Contohlah kamu ada beli alat tulis yang harganya RM1, RM2. Yang itu kita tak catat dalam buku tunai. Yang itu kita catat dalam buku tunai runcit. Yang mana perbelanjaannya kecil, itu buku tunai runcit. Ini format buku tunai runcit. Dia ada tarikh, butir, folio, nombor baca, penerimaan, pembayaran. Dia tak ada bahagian debit, bahagian kredit, tak ada. Dia cuma ada kolom debit, cuma ada kolom kredit dan ada analisis pembayaran. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu. Okey, untuk next nanti cikgu akan tunjukkan satu persatu bagaimana kita nak merekod daripada urus niaga yang terlibat. Assalamualaikum.